الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadis yang ke-15 daripada ringkasan Al-Imam Ibn Abi Jamrah rahimahullahu ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ni antara perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, kerana dia di antara isteri-isteri Nabi yang banyak bersama ataupun banyak berdamping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia rapat dengan Nabi ni, atau dia banyak masa duduk dengan Nabi, maka banyaklah perkara yang dia dengar dan dia tengok apa yang Nabi buat. Antara bukti dia banyak duduk dengan Nabi ni kerana ada sebahagian daripada isteri-isteri Nabi yang tak mengambil hak giliran mereka itu dan berikan hak itu kepada Aisyah. Saudah misalnya, salah seorang daripada isteri Nabi, Saudah misalnya, dia menyerahkan giliran dia kepada Aisyah, sehingga sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan sekiranya seseorang isteri itu menggugurkan hak ataupun tuntutan yang dia patut dapat, maka tak berdosa bagi seorang suami itu kalau dia tak tunaikan hak tersebut. Salah satu daripada hak yang mesti diberikan seorang suami kepada isteri dia adalah hak giliran. Tapi kalau isteri dia gugurkan atau isteri dia benarkan untuk hak di mana dia sepatutnya dapat itu diserahkan kepada orang lain, maka tak wajiblah isteri ataupun tak wajiblah suami itu untuk mendatangi isterinya sebagaimana yang sepatutnya. Demikian juga dalam bab yang lain. Apa yang asalnya wajib ke atas seorang suami untuk dia berikan kepada isteri dia, kalau isteri dia dengan rela hati menggugurkan tuntutan ataupun hak itu, maka tak wajib kepada suami melaksanakannya. Contoh, katakanlah sebelum daripada mereka kahwin, mereka buat perjanjian syarat, isteri minta dia nak bekerja,
Dia nak supaya apa yang dia buat sekarang ni lepas daripada dia kahwin, suami dia tak kacau. Tak suruh dia berhenti kerja ke, tak suruh dia berhentilah apa yang dia buat. Dengan balasan suami dia tu tak wajib untuk beri nafkah kepada dia. Maka kalau suami bersetuju, dia hilang hak untuk menuntut atau mengarahkan isteri dia daripada berhenti, dan suami dia tak wajib untuk beri nafkah kerana isteri telah menggugurkan dengan syarat dia dibenarkan bekerja. Jadi benda-benda yang macam ni kalau datang daripada kerelaan pasangan, maka sebahagian ulama kata pasangan yang suami lah misalnya, dia tak wajib lagi untuk bagi benda tu. Tak berdosa lah. Dari sudut hukum tak berdosa. Oleh kerana masa Aisyah ini duduk dengan Nabi lama, maka banyaklah perkara yang dia riwayatkan daripada Nabi SAW. Misalnya kalau kita tengok hadis-hadis berkaitan dengan qiyamul lail, berkaitan dengan bagaimana Nabi SAW semayang malam, bilangan rakaatnya, surah yang dibaca, panjangnya, lamanya, kebanyakan datang daripada riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Sebab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika dia menyebut tentang ciri-ciri untuk kita nak memperolehi ilmu, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, salah satu cara untuk kita dapat ilmu ni wasuhbatul ustaz. Kita dapat ilmu ni, kata Al-Imam Syafi'i, banyaklah. Misalnya tulul zaman, lama kita mengaji, banyaklah kita dengar. Kata dia juga cara untuk kita dapat banyak ilmu ni adalah dengan suhbatul ustaz, dengan kita duduk berdamping atau kita duduk dekat dengan para ulama. Misalnya kita bermusafir dengan mereka, kita datang rumah mereka, kita datang ke bertemu dengan mereka, duduk dekat dengan mereka, melazimi mereka, maka banyaklah ilmu yang akan kita perolehi. Mungkin ada benda yang kita tak belajar daripada ceramah, tetapi kita melihat daripada tindakan ataupun perbuatan dia. Demikian juga Nabi, banyak sahabat riwayat apa yang mereka tengok Nabi buat. Mungkin Nabi tak pernah sebut dalam kuliah, Nabi tak pernah sebut dalam ceramah, tapi mereka tengok apa yang Nabi SAW buat. Mungkin ketika bermusafir, ketika pergi berperang dengan Nabi SAW dan sebagainya. Jadi memperolehi ilmu ini, salah satu cara yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i adalah dengan kita melazimi atau kita duduk dekat atau kita rapat dengan para ulama. Di samping kita boleh memperolehi ilmu secara langsung, kita juga boleh belajar melalui akhlak dan apa yang dilakukan oleh para ulama. Apa yang disebut oleh Aisyah ni, dia kata wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qal, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man husiba uzziba, qalat, Nabi kata sesiapa yang dihisap pasti akan diazab. Nabi kata sesiapa yang dihisap pasti akan diazab. Kemudian Aisyah bertanya, faqultu, kata Aisyah, awalaysa yaqul, bagaimana pula dengan firman Allah? Aisyah kata, sebab Nabi kata siapa-siapa yang dihisap dia tak akan lepas. Tak ada orang yang apabila dihitung amalan dia, ditimbang amalan dia, diperiksa amalan dia akan selamat. Maknanya setiap orang yang dihitung, ditimbang, dihisap amalannya, uzziba, pasti sangkut.
Bila Aisyah dengar bahawa tak ada orang yang selamat, tak ada orang yang akan lepas daripada diseksa, sekiranya dia dihisab, dia akan diseksa. Kata Aisyah, macam mana pula dengan firman Allah dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebut, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, sesiap kami akan menghitung mereka dengan hitungan yang mudah dan ringan. Allah kata dia akan permudahkan hitungan, dia akan permudahkan timbangan. Dia sebut fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kami akan timbang, kami akan hitung, kami akan hisab amalan ini dengan mudah. Macam mana Nabi boleh sebut, kata siapa-siapa yang dihisab, dia tak akan lepas, melainkan dia pasti akan diazab. Seolah-olah macam tak kena. Satu, Tuhan kata dia akan permudahkan hitungan, dia akan permudahkan hisab. Nabi kata mudah macam mana pun tak ada orang yang akan lepas. Ni satu benda yang kita kena muhasabah, kan? Sebagaimana kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dia kata apa? Dia kata hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sayyidina Umar kata hasibu anfusakum, periksalah diri kamu, hitunglah diri kamu, kata Umar, qabla an tuhasabu, sebelum Tuhan menghitung kamu. Sebab kalau Tuhan hitung, memang kamu tak selamat. Pertama, sebagaimana yang kita duk belajar dah sebelum ni, salah satu daripada benda yang manusia akan lalui pada hari kiamat nanti adalah hisab. Banyak stesen lah yang kita akan lalu. Pertama, kita akan diberikan buku catatan kita. Setelah itu kita akan ditimbang, dihisab, kan? Wa nada'ul mawazin bil qist, kata Quran. Kami akan letakkan timbangan itu dengan adil dan seadil-adilnya. Mizan. Kita akan diberikan buku amalan, yang mana ketika kita dapat buku amalan ni pun kita dah mencela diri kita. Al-Quran menyebut dalam sebagaimana yang kita baca, apabila diserahkan buku amalan itu, manusia akan mencela dan memaki diri mereka sendiri. Ma li hadzal kitab, buku apakah ini? Manusia bertanya, ma li hadzal kitab, buku apakah ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. La yughadiru saghiratan, tidak ada benda yang kecil, wala kabiratan, dan tidak ada benda yang besar. Apa yang kita buat di dunia ini, saghiratan, sama ada benda yang kecil ataupun benda yang besar, melainkan di dalam buku ini, kata Quran, ahsaha, dia menulis dan mencatatnya. Sehingga apabila manusia melihat dan membaca buku-buku yang diberikan kepada mereka, mereka mencela diri mereka sendiri. Kerana terkejut dengan apa yang dicatatkan oleh Tuhan. Tidak ada satu perkara yang terlepas ataupun terluput daripada apa yang dilakukan di dunia. Banyak ayat yang kita baca Quran sebutkan, walaupun sebesar zarrah, semuanya akan ditulis dan dicatatkan. Soalan yang ulama timbulkan, kan, bila kita dapat buku, kita ditimbang, dicatat dan sebagainya, tak boleh ke Tuhan bila kita bangkit dia lempak terus dalam neraka? Ni semua macam kerja buang masa.
Mangkit daripada kubur tu, dia lempak siapa yang dia nak lempak dalam neraka, dia masukkan siapa yang nak masuk dalam syurga. Kerana tidak ada Tuhan, tidak ada hakim yang lebih adil selain daripada Tuhan Allah Azza wa Jalla. Apa guna dia timbang, apa guna dia hisap, apa guna catatan buku, semua ni apa guna? Sebab Allah Azza wa Jal, dia maha berkuasa untuk melakukan apa yang dia nak. Dan setiap daripada keputusan yang dia lakukan itu pasti adil. Kerana dia menentukan sesuatu itu berdasarkan apa yang dia tahu. Soalannya, apa perlu timbang-timbang ni? Nak timbang, nak suruh buka buku, nak tengok, nak tunjuk apa yang buat, nak catat amalan. Kata para ulama, setiap yang dicatat, ditimbang itu jawapannya bukan untuk Tuhan. Apa yang dicatat dalam buku, apa yang ditimbang, apa yang ditulis itu bukan untuk Tuhan. Tetapi sebagai hujah ke atas manusia sendiri. Supaya nanti apabila Tuhan menghukum manusia, mereka tak boleh mempertikaikan apa yang Tuhan tetapkan. Maknanya catatan yang ditulis, yang dicatat oleh malaikat itu, Raqib, Atid, adalah untuk menjadi sebagai dakwaan kepada manusia. Maknanya apabila manusia itu dihukum, diazab, mereka tak ada alasan untuk mempertikaikan keputusan Tuhan. Tuhan bagi baca, Tuhan bagi tengok, dan suruh mereka mengaku di atas apa yang mereka lakukan. Dan Tuhan akan tunjuk dan tayang semula atas apa dosa yang mereka lakukan di dunia ini. Sehinggalah mereka mengaku setiap apa yang mereka lakukan itu, barulah Tuhan mengazab mereka. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, antara soalan yang Tuhan tanya kepada malaikat, Tuhan tanya kepada malaikat, Tuhan kata apa? Ni jangan duk lena ni, ni tajuk penting ni. Ni tajuk azab ni. Kalau tajuk azab pun boleh duk lena lagi, tak tahu tajuk apa nak bagi lagi. Tajuk besar, tajuk di mana tak ada manusia yang akan selamat. Bagus bagaimanapun amalan yang kita lakukan, banyak mana pun, man husiba uzziba. Nabi kata tak lepas sangkut, melainkan mereka yang Tuhan selamatkan. Dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW sebut ada 70,000 daripada kalangan umat ini yang akan selamat daripada azab. Sebab mereka akan masuk tanpa dihisab. Uqashah bangkit dalam majlis itu, doakan aku ya Rasul, termasuk daripada golongan itu. Kata Nabi SAW, engkau masuk daripada golongan itu. Dalam hadis itu 70,000 malaikat, 70,000 manusia yang akan masuk tanpa dihisap. Mereka ini tanpa dihisap ni lah yang akan selamat daripada diazab. Tapi nama kata manusia bila dihisap, Nabi kata dia tak akan, melainkan pasti diazab. Sebab itu para ulama bincang, antara benda yang kita boleh ambil, satu, apa yang dihisap. Ada 3 pandangan dalam bab ini. Apa yang Tuhan hisap ataupun apa yang Tuhan timbang. Satu, Allah Azza wa Jal akan menghitung dan menimbang amalan kita dalam bentuk buku tersebut. Maknanya Tuhan timbang buku kita tu. Yang Quran kata apa? Faman ya'mal mithqal, kan? Siapa yang berat belah baik,
siapa yang berat belah jahat tu, berat timbangan itu yang dihitung atau dihisap itu buku tersebut, buku catatan. Sebab itu kita akan jumpa dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, hadis apa? Hadis manusia yang selamat kerana sekeping kad. Dalam riwayat Bukhari ada satu manusia yang apabila Tuhan timbang buku dia, kad amalan dia, timbangan daun dia, sebab esok ni dia ada 2 daun. Satu daun, satu timbang belah baik, satu timbang belah jahat. Sebab tu dia panggil mizan. Dia macam dacing lah, tapi bukan dacing kati Kita jangan faham lagu dacing UMNO kan. Yang ni timbangan Tuhan esok ni. Yang disebut dalam hadis dia ada 2 daun, dia ada 2 penimbang, tapi bagaimana bentuknya wallahu taala a'lam. Tapi apa yang akan diletakkan di atas timbangan itu khilaf di kalangan para ulama. Satu pandangan kata yang akan diletakkan di atas timbangan itu adalah buku kita yang malaikat duk tulis tu. Dan bulan ini antara bulan Nabi SAW sebut bulan Sya'ban, bulan diangkatnya buku amalan. Sebab itu bila orang tanya pada Nabi kenapa dia suka berpuasa pada bulan Sya'ban, kata Nabi kerana bulan ini diangkatnya buku amalan, dan aku suka sekiranya buku amalan aku itu diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Kan? Nisfu Sya'ban tak ada kan? Nisfu Sya'ban ni tak ada kelebihan, tak ada riwayat yang sahih tentang nisfu Sya'ban. Tak ada apa-apa amalan dan tidak ada apa-apa fadilat berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Bulan Sya'ban tu keseluruhannya sama. Tak ada 15 tu lebih daripada 12. Tak ada. Yang ni semua riwayat-riwayat cerita tentang nisfu Sya'ban ni kebanyakannya palsu. Palsu. Apabila lelaki ini